Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung bab 8 graf fungsi. Okey, tajuk 8.2 graf fungsi. Okey, hari ini kita akan lihat bentuk-bentuk graf. Kalau sebelum ni kamu dah buat latihan melukis graf, okey, kamu akan dapat lihat pelbagai bentuk graf. Okey, kita lihat bentuk-bentuk graf. Okey, yang graf yang kamu lukis ada nama-nama dia. Okey, kita lihat yang pertama. Okay, graf ini graf garis lurus. Okay, kalau kamu lihat garis lurus saja. Okay, graf ini juga disebut sebagai graf fungsi linear. Okay, linear apabila pemboleh ubah dia yang tertinggi ialah kuasa 1. Okay, persamaan garis lurus ialah y sama dengan mx tambah c dengan m. M ni ialah kecerudan dia. Okay, M akan beritahulah kedudukan dia akan menaik ataupun menurun. Sama ada M ini positif ataupun negatif. Dan C ialah pintasan Y. C ialah yang berada pada paksi Y ni. Okay, kalau dekat sini C-nya ialah 4. Okay, merupakan set fungsi linear. Okay, kalau garis lurus ni kita panggil juga graf fungsi linear. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, kalau lihat begini. Okey, ini ialah bagi fungsi kuadratik. Bila sebut kuadratik, kamu tahu pemboleh ubah dia kuasa yang tertinggi ialah kuasa 2. Okey, di mana A ni bukan sifar lah. Kalau A sifar, dia akan jadi sifar kat sini. Okey. So, kalau kuasa 2, ada persamaan yang fungsi kuasa 2. So, kita boleh namakan graf ini graf kuadratik. Okey. Okey, untuk bentuk graf kuadratik, kita panggil dia graf ni bentuk parabola. Okey, dia boleh dalam bentuk macam ni, senyum ataupun sedih macam tu. Okey, U terbalik. Okey, kita lihat bentuk graf yang ketiga. Okey, bentuk graf yang ketiga ialah bentuk graf fungsi kubik. Okey, di mana kuasa tertinggi bagi fungsi ini ialah kuasa 3. Bila kamu lihat satu fungsi yang melibatkan kuasa 3, okey, grafnya akan beginilah. Dia akan sambung macam S macam ni. Okey, dan dia boleh jadi kontra lah. Kontra. Okey, titik persilangan merupakan penyelesaian bagi dua fungsi ini. Okey, maksudnya dekat sini titik persilangan dia merupakan penyelesaian bagi dua fungsi tersebut. Okey, seterusnya fungsi salingan. Okey, apabila y sama dengan a per x, tetapi x ni tidak boleh sifar. Okey, ataupun kita boleh panggil a x kuasa negatif 1. Ini ialah fungsi salingan. Graf ni takkan bertemu antara satu sama lain. Jadi bentuk graf ni kita panggil dia sebagai hyperbola. Okey, ini yang kita nak lihat, tafsiran graf fungsi. Okey, daripada graf sebenarnya kita boleh tafsir macam-macam. Kita boleh dapat banyak nilai, okey, daripada graf ni. Okey, kita lihat daripada fungsi yang telah dibina, kita boleh membuat tafsiran dan ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Okey, kita boleh manipulate dekat pemboleh ubah. Okey, so kita lihat contoh yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Okey, berdasarkan graf, tentukan. Okey, yang ni graf ni dah siap dengan jawapan lah. Kita lihat dulu soalan dia. Okey, kita ada yang asal ni graf dan satu graf ini ialah graf linear lah. Graf linear. Okey, dia suruh tentukan nilai y apabila x sama dengan 2. Ini soalan ni direct question. Okey, apabila dia suruh cari nilai y apabila x sama dengan 2. Selain daripada gunakan cara menggantikan nilai, kamu buat persamaan macam biasa, kamu boleh guna graf. Okey, kamu pergi cari x tu 2. Okey, naik atas sampai kena dekat fungsi tadi.
Okay, garisan fungsi tu tadi. Dan pergi ke Y. So, kamu akan dapat apabila X sama dengan 2, Y ialah 6. Okay, next. Apabila X, cari nilai X apabila Y sama dengan 4. Dia tak semestinya dapat nilai ni je. Kita boleh cari daripada nilai Y. Okay. Selain daripada kita gantikan Y ni 4, 2 darab 4, 8, 8 tambah 2. Macam tu. So, kita boleh okey. So, kalau Y ni 4, kita menggantikan Y tu 4. Okey. Kalau kita buat cara pengiraan, Y4 sama dengan 2X tambah 2. Okey, so 4 tolak 2 sama dengan 2X. So, 2X 2 sama dengan 2X. X sama dengan 2 per 2. X sama dengan 1. Okey, itu contohnya lah pengiraan. Okay, kalau kamu tak nak guna pengiraan, kamu boleh cari terus pada graf. Apabila Y itu 4, bawa je tegak ke bawah. So, kamu akan dapat X itu 1. Okay. Macam tu lah. Ini soalan yang direct. Okay, kita lihat soalan yang kedua. Okay. Belajar berikut menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2 Berdasarkan graf, tentukan. Okay, sebelum kita tengok graf, kita lihat dekat sini. Agak-agak kamu, graf ni bentuk apa? Okay, so dia kuasa tertinggi pada pemboleh ubah ialah 2. So, ini adalah graf bentuk parabola. Okay, graf kuadratik. Okay, so kita tengok graf kuadratik ni dia special sikit. So, dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Okay, dia suruh cari nilai Y apabila X2. So, kamu cari X2. Okay, X2 kat sini. Okay, naik atas, pergi ke Y. So, kamu akan dapat apabila X2, Y pun 2. Okay, tapi apa berlaku bila kamu minta nilai X apabila Y sama dengan 7? Kenapa dia kata nilai-nilai kat sini? Okay, kamu lihat dekat sini. Apabila Y sama dengan 7, okay, 7 tak ada kat dalam skala, tapi kamu tahu 7 berada di antara 6 dan 8. So, ini ialah 7. Apabila kamu pergi dekat Y sama dengan 7, okay, fungsi itu ada di sebelah kiri dan kanan. So, bila kamu tarik dia, dia ada di sebelah kanan dan dia ada di sebelah kiri. Okay. So, sebab tu dia sebut nilai-nilai. Mesti ada lebih daripada 1 lah. Okay, kamu membaca 1X sama dengan 3, X yang kedua ialah negatif 3. Okay, mesti kena letak dua-dua lah. Okay. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Berdasarkan graf, tentukan. Okay, ada satu graf linear. Okay, graf linear tunjuk ke menurun macam tu. Okay, dia suruh tentukan jarak bola dari tanah pada minit pertama. Okay, so ada tinggi 4 meter, masa bola tu berada di ketinggian 4 meter, masa dalam unit minit. Okay, maksudnya bola tu sebenarnya berada kat sini. Okay, dia tak buat apa-apa. Pada minit kosong, okay, so bola tu berada pada ketinggian 4 meter. Dia suruh cari jarak bola dari tanah pada minit pertama. So, pada minit pertama kamu naik atas, pergi ke graf fungsi linear tu, pergi baca kat sini. So, jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter.
Okey, kena bagi tahu ni lah. Jarak dia 2 meter. Okey. Seterusnya, pada minit ke berapakah berdasarkan graf masa bola menyentuh tanah? Menyentuh tanah, ketinggian dia berapa? Okey, kosong lah kan. Dia dah kat tanah. So, ketinggiannya kosong kat sini. Minit ke berapa kat sini? So, minit ke 2. So, kamu kena tulis pada minit ke 2. Ini jawapan dia. Minit ke 2. Okey. Itu contoh soalan yang melibatkan masalah. Okey, kita tengok masalah yang lain. Okey, ni panjang sikit masalah ni. Rash ialah pengerusi kelab komputer. Dia ingin menempah kemeja T untuk ahli kelab dari Puan Aini, guru koperasi sekolah. Puan Aini telah menyediakan satu graf bagi menunjukkan kos dalam RM dengan bilangan kemeja T. So, dia bagi graf. Dia nak order t-shirt, dia bagi graf. Suruh baca. Oh, dia bagi macam ni. Graf apa ni? Graf linear. Okey. So, soalan dia. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan graf. Okey, kita ada jadual. Bilangan kemeja T, kalau 10, berapa ringgit? 30, 50, 70. So, daripada sini, kamu buat naik atas. 10, pergi ke sini. So, untuk kos untuk 10 t-shirt ialah 100. Sama juga untuk 30. Naikkan sampai atas. Pergi ke berapa ringgit dia? 200. Okey, 50 pun sama. 50 pergi. Okey, 70. Okey. Setelah Rash mengamati graf tersebut, dia terkejut apabila mendapati kosong helai kemeja T kosnya 50. Jika anda ialah Puan Aini, apakah penjelasan anda? Kat sini. Maksudnya kosong T. Kosong kemeja T. Tapi ada bayaran pula. Kenapa So, Puan Aini pun cakap RM50 ialah kos penghantaran. Okey. So, soalan C. Berapakah jumlah kos yang perlu dibayar oleh Rash untuk 68 helai kemeja T? So, mana kita nak tahu? Kiralah 68. Okey. Kita petak kecil ni 68. Okey. Kemudian, bawalah ke sini. So, RM390. Sama juga soalan yang akhir. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Okey, ada graf. Dalam permainan animasi kartun, Jibam melompat dari sebuah blok batu. Pada masa yang sama, sebiji batu akan dibaling ke arahnya untuk menjatuhkan Jibam. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili pergerakan Jibam. Okey, so yang inilah maksudnya. Kenapa saya tahu yang ini? Sebab X kuasa 2. So, dia ialah bentuk parabola. Okey, graf fungsi Y sama dengan 2X mewakili pergerakan batu tersebut. Yang inilah graf linear. Okey, Y mewakili jarak dalam meter dan X ialah masa dalam saat. So, berdasarkan graf, apakah ketinggian maksimum lompatan Jibam? So, Jibam melompat dari sini, dia lompat ke sini. So, inilah maksimum ketinggian dia. So, kita nak baca, tarikkan yang puncak dia ke sini. Ke kiri, ke ketinggian. Sebab dia tanya ketinggian. So, 6.2 meter. Okey, pada saat keberapa batu itu tepat mengenai Jibam? Okey, maksudnya bila tepat mengenai, maksudnya dia cross lah. Okey, Jibam sampai kat sini, batu pun sampai. So, pada saat keberapa ni? Pada saat ke-2. Dan yang terakhir, pada saat keberapakah Jibam menyentuh permukaan tanah? Kalau menyentuh permukaan tanah, maksudnya sifar meter. So, dia berada pada ketinggian sifar pada atas tanah. So, kat sini lah pada saat ke-3. Jadi, untuk soalan penyelesaian masalah, kena baca dan fahamkan
graf tu, tafsir graf dengan betul. Baru kamu akan dapat jawapan yang betul. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.